أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فصلنا في كل يوم الأربعاء. Selamat datang, ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada puan-puan semua ke kelas kita yang dijalankan pada setiap hari Rabu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berada di bulan Rejab. Ya, itu bermakna bulan depan kita ke bulan Syaban dan lagi satu bulan kita di bulan Ramadan. Saya doakan saya dan puan-puan semua dianugerahkan serta direzekikan dengan bulan Ramadan untuk tahun ini 1444 Hijrah, insya-Allah, amin. Ya. Baik, alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi, hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam kita punya perjumpaan khusus online Mahir Asas Fi'il untuk minggu yang ke-16 kalau tak silap saya. Ya, minggu lepas minggu yang ke-15 kalau tak silap. Dan saya dah pun hantar link orang kata kelas kita pada grup WhatsApp, ada dalam grup WhatsApp. Jadi puan-puan semua boleh carilah mana-mana yang nak tengok, nak tonton balik video rakaman, ya, orang kata pengolahan ataupun teknik pengolahan fi'il mahmuz, ya, ada, saya dah upload pada minggu lepas juga. Ya, lepas habis je kelas dah beberapa hari tu saya dah upload dah. Ya, jadi untuk siapa-siapa yang nak ulang kaji pengolahan fi'il mahmuz ataupun fi'il yang mempunyai hamzah dalam ejaannya, jadi boleh rujuk kembali ya. Dia ada dua video, ya, untuk dua sesi lah. Okey, baik. Jadi insya-Allah di hari Rabu sekarang 25 hari bulan, 26, 7, 8, 29, 3. Okey. Jadi minggu depan kira kita punya kelas terakhir untuk bulan Januari lah. Okey. Baik. Jadi saya nak maklumkan kepada puan-puan semua, ya, saya hanya akan mengajar, ini maklumatlah, alang-alang kita ada kelas hari ini, minggu depan, minggu terakhir bulan Januari, kemudian kita akan masuk ke bulan Februari. Saya nak maklumkan kepada puan-puan semua yang perhatian, ya. Kelas kita ada 24 sesi keseluruhannya, tetapi kelas saya hanya akan available, ya, uh, kelas bersama dengan saya maksudnya. Kelas ini dia akan ada lagi, berjalan lagi, ya. Cumanya kelas bersama dengan saya yang mengajar ini akan available sehingga awal bulan 2. Ya. Makna kata saya pun tak simak apa nama dia, kalender bulan 2 tahun 2023 ni. Sebabnya Minggu macam depan terkejut pula sampai bulan dah selesai. baru masuk 2023. Lepas tu tahu-tahu hari ni dah 25 Januari, dah nak habis bulan Januari kita. Okey, jadi sebelum saya terlambat ataupun sebelum saya terlupa, saya maklumkan, kelas fi'il bersama dengan saya, kelas fi'il ni dia akan berjalan saja. Cumanya saya yang mengajar ini insya-Allah sehinggalah awal bulan 2. Ya, sehingga awal bulan 2 lah. Saya kira minggu pertama bulan 2 tu itulah kelas terakhir bersama dengan saya. Jadinya Minggu soalannya depan lepas Ustaz. Satu bulan Rabu. satu Rabu hari depan, bulan 2 satu ya, bulan. hari Rabu kan? Hari Rabu, Itu apa? Minggu pertama bulan Februari kan? Minggu depan, minggu depan. Minggu depan ya? Ya, Oh, okey, hari ni 25, 26, 7, 8, 25. 9, 3. Oh, ya betul minggu depan 1 Februari. Lepas Ya. 1 Februari ada 8 Februari ke? Macam mana? Ya, Lepas 8 Februari ada 15. 15 Februari kan? Betul-betul. Oh, betul Okey, baik. Okey, baik. Jadinya berkemungkinan, ya, kelas terakhir puan-puan semua bersama dengan saya yang mengajar ini berkemungkinan akan kelas terakhir bersama dengan saya ialah pada 8 Februari lah kot. 8 Februari.
InsyaAllah. Ya. Kemudian nanti akan ada ustaz lain lah yang akan mengajar. Ya, ustaz daripada UAE juga. Sama macam saya lah. Ya, jurusan bahasa dan kesusasteraan Arab. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga. Ya, orang yang saya sangat kenali. Seorang yang lebih pro lah. Ya, ataupun lebih mahir lah daripada saya bab-bab bahasa Arab ni. Nanti perempuan akan bersama dengan beliau insyaAllah. Nama dia bermula dengan huruf F juga huruf Fa juga. Nanti perempuan akan berkenalan lah dengan beliau. Lebih manis lah daripada saya. InsyaAllah lah kalau hari ni yang datang apa nama dia 7 orang 8 orang nanti insyaAllah dia punya bilangan itu apa nama dia bertambah lah tak berkurang lah. Tapi so far memang ini pun kehadirannya perempuan semua. Sebab yang tak datang ni dia tengok rakaman. Memang dah maklum pada saya. Okey. Jadi perempuan ingat uh, tarikh terakhir perempuan akan bersama dengan saya insya-Allah pada 8 hari bulan Februari insya-Allah. Sebab nanti 15 hari bulan Februari nanti insya-Allah kelas akan dikendalikan oleh ustaz yang baru. Ustaz yang baru Ustaz pergi mana? Puan Hussein tanya okey. Saya insya-Allah hari terakhir saya di syarikat ini ialah pada 15 Februari. Jadi saya telah mendapat kata peluang barulah di luar sana. Jadi saya akan menamatkan khidmat saya ataupun khidmatan saya di syarikat ini buat yang mengenali saya macam Puan Nusiah ke, Puan Zawiyah ke, Puan Hamizun. Dia dah kata mereka dah mengenali saya dari saya zaman belajar lagi ataupun secara saya kata bekerja separuh masa kata part time kan separuh masa kan betul kerja sambilan kerja separuh masa pula di company ini. Jadi insyaAllah 15 Februari nanti itu ialah hari terakhir saya lah di sini kerana saya akan berhijrah lah ke orang kata syarikat yang baru. Jadi sebab itulah saya tak ada. Jadi insyaAllah ustaz baru akan menggantikan saya untuk kelas-kelas saya yang sekarang lah. Kita ada kelas PL 1.0 sekarang ni bersama dengan perempuan. Nanti next class nanti bukan next class, tak ada next class. Saya ada kelas PL yang kedua baru je bermula pada minggu lepas nanti beliau pun akan ambil alih lah semua kelas saya insya-Allah. Jadi perempuan semua tolong nanti ingat tarikh ini nanti 8 hari bulan Februari nanti kelas terakhir bersama dengan saya 15 hari bulan akan bersama dengan ustaz yang barulah. Jadi perempuan semua berikan kerjasama, komitmen dan participation yang bagus macam mana yang perempuan berikan sekarang ni dengan ustaz yang barulah. Okey, insya-Allah. Baik. Apa yang dirahmati Allah sekalian itu maklumannya. Okey, baik. Jadinya hari ini insya-Allah kita nak beralih kepada topik pengolahan fi'il yang terbaru. Kita dah bertemu ataupun kita dah bincangkan pada minggu-minggu yang terawal 10, 12, 13 saya kira betul-betul 13 kita ada bincangkan untuk 13 minggu yang terawal ialah pengolahan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar lengkap kesemuanya untuk apa kata fi'il berbentuk salim yang tak ada hamzah, tak ada syaddah, tak ada huruf mad. Itu yang pertama. Yang itu tujuannya untuk perempuan semua mahirkan dapat dia punya cara dia. Kemudian masuk ke minggu 14 dan 15 kita masuk kepada cara pengolahan ketiga-tiga fi'il madhi, mudhari' dan amar bagi fi'il yang ada dalam ejaannya hamzah ataupun kita panggil sebagai fi'il mahmuz. Mula-mula perempuan nampak agak kekok untuk ubah. Tapi lama kelamaan apabila saya kata caranya sama saja macam fi'il salim lepas tu perempuan pun dah boleh dah lah dah boleh buat dengan bersahaja sebab saya kata cara ataupun sistemnya sama cuma yang bezanya ialah dalam fi'il mahmuz ejaan di dalamnya itu ada hamzah. Okey, baik hari ini kita nak masuk ke topik yang baru perempuan sekalian topik yang baru apa dia? Iaitulah fi'il berbentuk mudha'af. Jap saya nak cari saya punya whiteboard terlebih dahulu Whiteboard saya di mana whiteboard? Supaya bolehlah saya apa nama dia? Conteng-conteng supaya nampak lebih jelas. Dah buka depan. Okey baik. Jadi perempuan sekalian,
fi'il yang kita nak bincangkan hari ini. Saya harap semua boleh nampak saya punya whiteboard. Fi'il yang nak dibincangkan pada hari ini ialah fi'il berbentuk mudha'af. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi perempuan sekalian, saya nak bagi tahu walaupun fi'il ini berbentuk mudha'af sekalipun, berbentuk mahmuz sekalipun ataupun berbentuk salim sekalipun, cara pengolahan dia cara pengolahan dia sama sahaja. Untuk madhi, mudhari' dan amar, cara pengolahan dia sama sahaja. Makna kata bila saya sebut cara pengolahan yang sama, makanya huruf tambahan itu bagi mewakili setiap dhamir atau kata ganti diri itu sama. Makna kata kalau fi'il madhi, kita tengok pengolahan fi'il madhi bagi dhamir anti. Contohnya saya tanyalah sikit supaya ulang kaji. Sebab saya kata tadi pengolahan fi'il bagi fi'il madhi, mudhari' dan amar bagi kesemua bentuk fi'il ni sama saja. Tak kisahlah bentuknya fi'il salim atau bentuknya fi'il mahmuz atau fi'il mudha'af ataupun fi'il-fi'il yang seterusnya nanti, saya kata pengolahannya sama saja. Makna kata apa? Huruf tambahan bagi setiap fi'il ataupun huruf tambahan bagi setiap dhamir tu dia sama saja. Makna kata kalau kita masuk dalam sistem fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku, jika dhamirnya kita diminta untuk mengolah fi'il madhi bagi dhamir anti, tak kisahlah yang datang tu bentuknya salim atau bentuknya mahmuz yang ada hamzah. Maka kalau fi'il madhi dhamirnya anti, Puan Rahmah, apa huruf tambahan dia Puan Siti Rahmah? Huruf tambahan dia ni sama saja. Apa dia Puan Rahmah? Ya nun mu'alim. Apa dia? Ya nun. Fi'il madhi Puan Rahmah. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi dhamir anti. Kalau ya nun itu fi'il mudhari'. Itu tanda bagi anti fi'il mudhari'. Ni anti fi'il madhi. Ta mu'alim. Ta baris apa? Atas bawah? Atas. Ta berbaris bawah fi'il madhi untuk anti fi'il madhi anti mesti huruf tambahan dia tu ada ta berbaris bawah di belakang. Inilah maksud saya pengolahan bagi fi'il madhi, mudhari' ataupun amar. Siapa yang berbunyi ni? Lupa nak mute ni. Dia dah ganggu orang lain dah ganggu saya juga cakap ni. Kalau yang tak ni mute okey, semua dah okay, baik. Mungkin lambat sikitlah. Baik. Jadi perempuan, maksud saya pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar caranya sama sahaja. Sama sahaja. Okey, tak kisahlah fi'il tersebut bentuknya salim, tak ada hamzah, tak ada syaddah ataupun tidak ada mad dalam ejaan fi'il tersebut, ataupun bentuknya hamzah, mahmuz, ada hamzah dalam ejaannya, ataupun mudha'af yang mana kita nak bincang hari ini. Sebelum saya pergi mudha'af, saya nak clearkan pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar bagi kesemua bentuk fi'il sama sahaja. Makna kata kalau fi'il madhi bagi dhamir anti, maka dekat belakang dia mesti ada ti. Kalau kataba, katabti. Qara'a, qara'ti. Akala, akalti. Yang bermaksud engkau perempuan telah makan. Okey. Kalau fi'il mudhari' pula, ni saya tanya lagi. Kalau fi'il mudhari' bagi dhamir antum, Puan Nusiah boleh ikut. Saya tanya Puan Nusiah, kalau fi'il mudhari' bagi dhamir antum, apa dia punya tanda dia? Bentuk dia macam mana Puan Nusiah? Dekat depan dia ada apa? Sebab fi'il mudhari' kan. Jadi dia kena tanya yang depan ada apa, yang belakang ada apa. Puan Nusiah. Kalau fi'il mudhari' untuk antum, dekat depan dia huruf apa Puan? Huruf ta. Huruf ta di hadapan. Ahsanti. Kalau antum, fi'il mudhari' antum di belakangnya ada huruf apa? Belakangnya ada waw nun. Ada huruf di terakhirnya ialah waw dan nun. Inilah dia bentuk fi'il mudhari' bagi dhamir antum
Ya, tak kisahlah contoh fi'il tersebut bentuknya salim atau bentuknya mahmus atau bentuknya mudha'af, ya. Saya tanya untuk yang amar pula lah, Puan Juriah. Ya, Puan Juriah, kalau fi'il amar, ya, bagi dhamirnya ialah dhamir antuma. Antuma lelaki, antuma perempuan. Kalau fi'il amar bentuknya sama sahaja. Kalau fi'il amar kena tanya huruf tambahan di belakang. Ya. Puan Julia, kalau bentuk fi'il amar, ya, bagi dhamir antuma, olahannya bagi dhamir antuma. Maka dekat belakang ni ada huruf tambahan apa dia, Puan Julia? Boleh buka mikrofon ni untuk jawab, Puan Julia. Silakan. Tambahan Ha. hamzah. Tambahan alif. Lebih tepat lagi alif, bukan hamzah, alif. alif. Kalau ada hamzah dia macam gini. Ya, ataupun hamzah dia macam gini. Ya. Kalau yang tak ada hamzah tu namanya alif saja, ya. Ya. Okey. Terima kasih banyak Puan Julia, fi'il amar untuk dhamir antuma olahannya sama saja. Tak kisahlah dalam ejaan fi'il tersebut ada hamzah ataupun tak ada hamzah. Ada mat tak ada mat, sama saja. Contohnya kalau fi'il amar, kalau uktub tulislah, antuma uktuba. Ya, kalau iqra, antuma iqra'a. Kalau kul, kan, minggu lepas kita dah bincang. Kalau makanlah, kaf lam kul. Anta kul, antuma kula, tambahkan alif di belakang. Okey, jadi itu kena clear. Selagi dengan ustaz yang baru nanti masuk tajuk-tajuk yang lain, puan-puan semua dah ada dah dalam kepalanya ini. Bentuk-bentuk pengolahan tu dia dah biasa dah. Sebab apa? Dah banyak latihan. Okey, tak apa, hari ni kita tambah baik lagi. Prestasi kita. Hari ini kita nak bincang tentang satu bentuk fi'il lagi, namanya fi'il mudha'af. Ya. Dalam namanya pun sahaja telah memberikan gambaran kepada kita apakah jenis fi'il ini. Ya. Al-fi'lu al-mudha'af atau fi'lul mudha'af. Mudha'af ini ialah satu fi'il yang mana dalam ejaannya ada tanda sabdu. Ya, puan-puan sekalian, dalam ejaan fi'il ini ada tanda sabdu. Boleh kata sebenarnya tidak ada banyak perbezaan dari sudut pengolahan tersebut. Ya, dari sudut pengolahan untuk fi'il madhi, pengolahan untuk fi'il mudhari', pengolahan untuk fi'il amar, tak ada bezanya sangat. Ya, kecuali pada beberapa tempat. Ataupun pengolahannya pada beberapa dhamir sahaja. Okey, baik. Nanti kita akan saksikan. Ya, fi'il mudha'af ialah dalam ejaan tersebut ada syaddah. Contoh fi'ilnya ialah madda. Ini satu contoh yang telah dituliskan oleh penulis, madda. Okey. Apa maksud madda? Madda ni memanjangkan. Penulis dah bagi dia punya fi'il ini di dalam buku teks, muka surat 40, kalau saya 47, mungkin di kalangan perempuan, buku perempuan 45 atau 44. Dah 43 tu Ustaz, bukan? ya betul. Apa? 40? 43. Betul lah tu, 43. Madda bermaksud memanjangkan. Okey, perempuan semua. Ya. Ini saya nak tanya siapa ni? Saya tanya Puan Zaitun. Puan Zaitun. Madda ini ialah, ni jawapannya ya ataupun tidak. Puan Zaitun mungkin boleh ready dengan jawapan ya ataupun tidak. Saya tanya, Puan Zaitun, adakah fi'il madda ini ialah fi'il 3 huruf? Ya ataupun tidak? Ya. Kenapa Puan Zaitun kata, ni saya buat bonus pula kenapa pula? Kenapa Puan Zaitun kata madda ialah fi'il 3 huruf? Pasal dal tu ada syaddah. Ada syaddah. Maksudnya apa? Dal ada dua? Dua. Dal ada dua. Syukran jazilan Puan Zaitun. Jawapan yang terbaik. Betul. Ya, apabila satu-satu huruf itu dia ada syaddah, bermakna ada dua. Ejaan asalnya begini. Perempuan sekalian. Ya, satu dal berbaris mati, satu dal berbaris. Madda, begini asal ejaan. Okey, jadi dikira 3 huruf juga. Ini fi'il 3 huruf juga, perempuan sekalian. Okey, baik. Jadinya untuk fi'il 3 huruf, saya ulang lagi sekali, dia punya cara pengolahan dia sama untuk madhi, untuk mudhari' dan untuk amar, kecuali pada beberapa dhamir sahaja.
Okey. Baik. Puan-puan boleh lihat pada muka surat 42. Dia telah penulis telah berikan kepada kita contoh pengolahan ataupun jadual pengolahan fi'il mudha'af. Kita tengok yang madhi terlebih dahulu. Puan-puan sekalian, kita tengok madhi terlebih dahulu. Buka dulu muka surat berapa tu muallim? Muka surat 42 yang ada jadual fi'il mudha'af. Jadual pengolahannya. 43. Ustaz. 43 ya? Ya. 43. Baik. Minta maaf lah ya. Saya punya buku cetakan lama. Okey. Al-fi'lul mudha'af yang ada syaddah. Puan-puan tengok yang madhi terlebih dahulu, jangan tengok yang mudhari', jangan tengok yang amar dulu. Kita pergi satu persatu. Baik. Jadi puan-puan sekalian, untuk fi'il madhi semuanya berjalan seperti biasa, daripada huwa sampailah huma. Jadi puan-puan boleh lihatlah. Huwa madda. Huwa madda, huma muzakkar, madda. Tambah alif. Macam biasa. Hum maddu. Madda, madda, maddu, madda. Dia telah memanjangkan. Madda, mereka berdua kan huma, lelaki, telah memanjangkan. Hum maddu. Mereka telah memanjangkan hum. Okey. Baik. Kalau untuk hiyah maddat, maddat. Gitu kalau untuk huma muannas maddata, semuanya seperti biasa. Everything go as normal. Okay, as well as before. Apa-apalah, saya main taram je bahasa Inggeris ni asal bunyi je lah. Maddat, maddata. Okay, dia punya ada kelainan sedikit lah puan-puan semua. Ada kelainan sedikit sejak dari ataupun bermula dari dhamir hunna. Macam yang kita tahu puan-puan sekalian. Kalau kita pergi pada fi'il bentuk salim. Fi'il madhi, pengolahan fi'il madhi bagi dhamir salim. Kita ambil satu contoh kataba. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata. Start daripada hunna, dia ada tanda mati ataupun tanda sukun. Katabna, katabna untuk bersambung dengan huruf tambahan na yang mewakili dhamir hunna itu jadi tanda mati. Begitu juga yang berlaku pada fi'il yang berbentuk mahmuz ini. Dia nak ada baris mati sebelum huruf tambahan na. Bermula daripada hunna sampailah panjang kan? Sampailah yang fi'il ataupun dhamir nahnu nanti. Baik puan-puan sekalian. Jadinya tak adalah banyak sangat dia punya perubahan dia. Okey, baik puan-puan lihat di sini. Madda, madda, maddu, maddat, maddata. Jadi dia punya caranya kita nak buat macam mana? Madna, dah kurang satu huruf dah. Begitu. Kalau kita nak buat madna. Okey. Qara'a, kalau mahmuz pun qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Sebelum huruf tambahan na ni dia kena ada baris mati. Jadinya caranya ialah madadna. Madadna. Okey. Baik. Jadinya puan-puan sekalian, bermula daripada fi'il madhi dhamir hunna sampai nahnu nanti. Everything goes well. Semuanya berlaku macam biasa dari huwa sampailah huma muannas. Ni huma. Bermula dari hunna sampai nahnu, dia semua bentuk macam ni. Madadna, hunna madadna, anta madadta, antuma madadtuma. Perempuan sambil saya cakap ni, perempuan lihat pada jadual. Antuma madadtuma, antum madadtum, anti madadti, antuma madadtuma, antunna madadtunna, ana madadtu, nahnu madadna. Okey.
Ah, kalau tanpa pengetahuan, kalau kita hari ini mungkin kita tidak berbincang ataupun mempelajari tentang sistem atau cara pengolahan fi'il mudha'af, berkemungkinan kita akan olah hunna ini bukan madadna, mungkin kita buat apa? Madna. Yalah, madda huwa madda, huma madda, hum maddu, hiya maddat, huma maddata, hunna madna. Sebab ni dia bunyi dia macam satu saja. Okay, kalau kita tak belajar, alhamdulillah hari ini kita belajar, kita bincang mula daripada hunna, bentuknya lah madadna. Sebab dal itu dia perlu diteruskan dengan 2 huruf juga. Okey. Jadi bunyi dia madadna. Madad ataupun kalau kita tak belajar, mungkin hari ini kita akan olah dia macam mana? Maddana. Maddana. Yang mana tak tepatlah dengan sistem ni. Kalau sebut maddana, orang mungkin tak faham lah. Okey, baik. Jadi puan-puan sekalian, untuk fi'il sebenarnya penulis dalam tulisannya telah memberikan warna. Dia warna yang bold sedikit. Kalau penulis tulis kata ditandakan dengan warna kelabu. Itulah perubahan yang berlaku. Okey, baik. Jadi puan-puan sekalian, kita buat latihan untuk fi'il madhi terlebih dahulu. Sambil-sambil buat latihan untuk soalan yang pertama, saya masih lagi buka kepada puan-puan semua peluang untuk lihat pada jadual untuk kita biasakan. Baik, jadi kita buka latihan, kita buka muka surat, saya muka surat 48 lah. Mungkin puan-puan semua muka surat 45. Latihan pengolahan fi'il madhi bagi fi'il mudha'af ini. Biar kita biasakan. Kita pergi satu-satu, madhi dulu. Madhi kita bagi mahirkan, bagi dapat dia punya cara dia. Sebab kalau kita lihat, kalau kita banding-bandingkan, pengolahan fi'il mudha'af bagi fi'il madhi, ataupun minta maaf terbalik, pengolahan fi'il madhi bagi fi'il yang berbentuk mudha'af ini, perubahan dia banyak berlaku pada madhi. Pada mudhari' dan juga pada amarnya tak banyak. Jadi hari ini kita nak mahirkan dahulu pengolahan fi'il madhi bagi fi'il yang berbentuk mudha'af ini. Masalahnya ataupun perubahannya itu hanya berlaku pada hunna sampai nahnu sahaja. Jadi hari ini jom kita buat sama-sama latihannya. Tak silap saya bermula daripada soalan yang pertama ialah radda. Perempuan sekalian, jom kita buat latihan sama-sama. Telah diberikan kepada kita radda. Untuk huwa dah beri jawapannya radda. Apa maksud radda? Memulangkan. Radda. Perempuan boleh lihat dalam apa nama dia, muka surat sebelum tu, muka surat 43, 44. Penulis dah senaraikan ada senarai fi'il yang dipelajari dalam fi'il mudha'af. Radda memulangkan atau mengembalikan, perempuan. Huwa radda, dia telah memulangkan, dia telah mengembalikan. Baik. Jom kita tengok penulis minta apa seterusnya untuk huma muzakkar. Ni terpulang. Siapa yang nak tengok pada jadual boleh. Siapa yang rasa-rasa nak cabar diri dia, tak nak tengok jadual, sebab muallim kata cara pengolahannya sama sahaja bagi semua fi'il. Semua bentuk fi'il, tak kisah ada hamzah tak ada hamzah, ada syaddah tak ada syaddah, caranya sama sahaja. Jadi siapa yang cuma kalau mudha'af tadi saya ada highlightkan pada perubahannya lah. Itulah dari hunna sampai nahnu tu dia ada, kalau bunyinya maddah, madadna. Madadta anta. Tak apa, kita cuba. Untuk soalan pertama ni saya bagi peluang. Perempuan kalau nak tengok jadual pun boleh, tak ada masalah. Baik. Jadi kita buat latihan untuk radda. Huma muzakkar. Soalan yang seterusnya saya ikut turutan saya tanya Puan Zaitun. Silakan. Jawapannya Puan Zaitun. Huwa radda, dia telah mengembalikan. Huma, apa jawapan dia Puan Zaitun? Mereka berdua telah mengembalikan. Silakan. Buka mikrofon Puan Zaitun. Puan Zaitun jawab, cuma tak dapat didengari. Puan Zaitun buka mikrofonnya. Silakan Puan Zaitun, apa jawapannya?
Huwa radda kalau huma muzakkar. Huma yang lelaki Radda. Radda santi Okey, itu jawapannya. Syukran jazilan Huma radda. Baik. Seterusnya penulis minta terus untuk hunna. Ni soalan dia dah bermula perubahan di sini. Di hunna ini. Di hunna ini dah mula ada perubahan macam yang perempuan perhatikan di dalam jadual ataupun perempuan perhatikan tadi masa perbincangan kita tadi. Okey, baik. Puan Aminah, silakan. Kalau hunna, apa jawapan dia? Rodadna. Radadna ahsanti. Radadna. Okey, syukran jazilan. Baik, seterusnya penulis minta untuk huma muannas. Dia penulis ni dia tanya rawak. Dia tak tanya dari ikut jadual. Dia tanya rawak. Okey, huma muannas. Huma P saya tulis. P ni perempuan. Silakan Puan Juriah. Untuk huma muannas bagi fi'il radda. Raddata. Raddata ahsanti. Raddata. Baik. Seterusnya penulis minta untuk hiya. Hiya. Okey. Puan siapa ni? Puan Siti Rahmah. Hiya. Raddat Ustaz. Mu'allim. Raddat. Itu jawapannya raddat. Baik. Seterusnya untuk hum. Puan Ruhilah, silakan. Untuk hum. Buka mikrofonnya. Puan Ruhilah jawab tapi saya tak dengar. Silakan. Ke Puan Ruhilah hari ini dia bagi tahu yang tak dapat join. Puan Ruhilah ada dengar je kat hospital. Okey, minta maaf. Saya tanya pada yang lain lah. Puan Mizum pun tak boleh answer. Saya tanya pada Puan Nosiah. Puan Nosiah, kalau hum, apa jawapannya? Hum raddu. Raddu ahsanti. Raddu. Daripada huwa, huma, hum, hiya, huma yang muannas sama sahaja. Mula dari hunna. Bentuk dia macam ni. Radadna. Sampailah anta, antum, antum nanti dia punya bentuk dia macam ni. Radad. Kemudian tambah saja huruf tambahan yang mewakili mewakili dhamir tersebut. Okey, tak apa. Nanti kita save jawab soalan dia tu untuk yang dah sampai pada nanti anta, antum, antum. Okey, baik. Soalan yang seterusnya kita tengok di dalam buku penulis tanya soalan jarrah. Kita mahirkan dahulu sampai hunna. Jarrah. Penulis dah bagi huwa jarrah. Jarrah. Okey, baik. Huwa jarrah. Puan Latifah. Sila jawab. Soalan seterusnya untuk huma muzakkar. Apa jawapannya Puan Latifah? Silakan. Jarrah. Jarrah ahsanti. Huma jarrah. Okey, ahsanti. Seterusnya untuk huma muannas. Huma muannas. Puan Azlina, silakan. Untuk huma muannas bagi fi'il jarrah. Jarrata. Jarrata ahsanti. Jarrata. Baik. Soalan seterusnya saya kena patah balik ke depan. Puan patah balik ke depan. Nanti saya tanya tadi. Okey, Puan Juriah. Soalan seterusnya untuk hiya. Hiya jarrat. Jarrat. Ahsanti. Ya jarrat. Okey, baik. Seterusnya untuk hum, saya tanya Puan Aminah. Silakan. Jarru. Jarru. Okey, bagus tu panjangkan Jarru. Okey. Baik. Dan yang terakhir sekali untuk hunna. Saya tanya pada Puan Siti Rahmah. Hunna. Hunna jararna.
Kunna jararna. Masya Allah. Ahsanti. Kunna jararna. Ada perubahan pada kunna. Bermula dari kunna. Okey, jom. Kita buat latihan untuk yang masa sebelum tu masuk jarra di sini Jarra ini bermaksud saya pun cek juga untuk kepastian menarik jarra menarik. Perbuatan menarik. Huwa jarra dia telah menarik. Huma jarra mereka berdua telah menarik. Okey. Hiya jarrat dia perempuan telah menarik. Okey. Okey, seterusnya kita buat latihan untuk anta sampai nahnu. Okey. Fi'ilnya ialah kita ambil fi'il yang dhannat itulah kat bawah ini kita cuba buat sampai nahnu. Okey. Baik, yang telah diberikan ialah hiya dhannat. Dhann. Apa maksud husnudzan, suudzan? Husnudzan sangka baik. Suudzan sangka buruk. Dhanna ini ialah perbuatannya, bersangka. Okey. Dhannat dah beri kat sini hiya dhannat bermaksud dia seorang wanita telah bersangka. Telah menyangka. Telah bersangka-sangka. Lebih kurang begitulah. Baik, hiya dhannat. Terusnya penulis minta untuk huwa. Puan Zaitun Sulaiman, silakan. Apa jawapan dia? Kalau dhannat fi'il hari ini untuk dhamir huwa. Dhanna. Dhanna, ahsanti. Dhanna. Okey, baik. Kita pusing lagi hari ni kamu kata ramai yang join tapi tak dapat nak ni tak dapat nak buka mikrofon dengar je. Baik. Seterusnya home. Saya tanya pada Puan Latifah. Kalau home apa jawapan dia? Puan Latifah jawab tapi saya tak dengar sebab tak buka mikrofon tu. Kena buka mikrofon. Hum kan? Home untuk yang home. Zannu. Dhannu, mereka menyangka. Ataupun mereka bersangka, menyangkakan. Itu maksud dia Dhannu. Okey, seterusnya penulis minta untuk apa? Huma muzakkar. Untuk huma muzakkar siapakah? Puan Azlina. Untuk huma muzakkar. Zanna. Dhanna, mereka berdua telah menyangka. Seterusnya untuk huma muannas saya tanya pada Puan Aminah. Huma muannas. Zannata. Dhannata, ahsanti. Sama je kan. Sambil-sambil ni perempuan jangan lupa isi dekat buku jangan lupa isi dekat buku. Baik, yang terakhir sekali hunna, Puan Nursiah. Puan Nursiah, apa jawapan dia Puan Nursiah? Dhananna. Macam mana? Dhananna. Dhananna. Dhananna ikut je bunyi. Dhanan. Dhananna ataupun boleh ditulis beginilah. Dhananna kan. Bila kita nampak dia ada dua apa nama dia? Ada dua huruf nun, satu nun tu berbaris mati, satu lagi nun tu berbaris, maka kita bolehlah tulis begini ada syaddah. Dia punya cara dia macam tu Kalau kita nampak dia ada dua huruf yang sama, satu huruf sebelum tu berbaris mati. Huruf yang seterusnya tu huruf yang sama tetapi berbaris. Maka kita boleh takkan syaddah begini. Dhanan. Okey, perempuan boleh cek skema jawapan dia skema jawapan dia ada sediakan dalam buku ni. Okey, baik. Dah apa hiya dhannat, huwa dhanna, hum dhannu, huma dhanna, huma yang perempuan dhannata, hunna dhananna. Kita dah buat sampai hunna. Sekarang ni kita nak sambung fi'il yang sama untuk anta sampailah nahnu. Walaupun tak ada dalam buku ini ditanyakan, tapi saya yang nak tanya. Jadi jom kita buat sama-sama perempuan sekalian. Okey, baik. Kita buat untuk anta terlebih dahulu. Kita buat untuk anta terlebih dahulu. Siapa yang nak menyahut cabaran ini? Sebab kita tak buat lagi untuk anta. Siapa nak jawab silakan untuk anta.
Lafaz Anta dah ta. ada kan Ustaz? Apa jawapan dia? Silakan. Kata apa Ustaz? Lafaz Untuk ta. untuk anta dhananta. Ada kan Ahsanti. Ustaz? Anta dia Apa dah dia? tulis kan? Bila fi'il ni apa? Ya, lafafta tu dah ada dah kan dia tulis siap kat situ. Betul. Tapi saya nak tanya untuk fi'il dhanna ini. Okey. Saya nak test Dhananta. untuk yang fi'il dhanna ini walaupun tak ada soalannya dalam buku. Saya nak kita buat sama-sama puan-puan. Ya. Okey. Baik. Jadi untuk anta jawapan ni ialah dhananta. Ramai jawab ni. Ya, dhananta. Ya, dalam buku tak ada. Ya, saya nak uji saja. Ya, kita buat sama-sama untuk anta sampailah nahnu. Nanti barulah kita masuk lafaz ta semua tu. Okey. Baik, anta dhananta. Kalau antuma. Apa jawapan dia perempuan sekali? Zanantuma. Antuma dhanantuma. Okey. Dhanantuma. Okey, kalau antum Dhanantum. antum dhanantum. Okey. Dhanantum. Saya nak bagi perempuan dapat dia punya cara dia. Okey. Dia mula-mula nampak macam mustahil, macam susah. Tapi lama-lama buat, senang je sebenarnya. Antum dhanantum. Okey, anti Nanti. dhananti. Ikut saja, kan saya sudah bilang. Saya sudah bagi tahu ya cara pengurahan bagi fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Bagi setiap fi'il berbentuk salim ke mahmuz ke mudha'af, ada hamzah tak ada hamzah, ada mat tak ada mat, ada syaddah tak ada syaddah, cara sama sahaja. Kalau anti bagi fi'il madhi, tetaplah di belakangnya ada ti. Dhananti. Tengok saya dah salah tulis. Itulah saya ni kalau bercakap sambil nak menulis tu nanti dia salah tulis. Saya ni dia kurang bagus dalam multitasking saya ni. Okay. Jadi saya kena pergi pada pekerjaan yang boleh buat satu-satu. Tapi tak boleh nak buat macam tu dalam dunia sekarang ni dia memang memerlukan multi semuanya. Barulah laku. Multilingual. Multi skill, multitasking. Macam tu. Ikutlah. Itulah cabaran dunia sekarang. Okey. Baik, antuma. Okey, kalau antuma apa jawapan ni, Muhammad? Zanantuma. Antuma yang muannas macam mana? Zanantuma. Dhanantuma juga sama je dhanantuma. Dhanantuma. Okey, antunna. Zanantunna. Dhanantunna. Tengok dah mula ada yang selesa kan? Sebab apa? Caranya sama saja. Tak ada yang susah pun, fi'il ni senang saja. Kalau tahu caranya, maka senang. Yang susah sebab apa? Sebab tak tahu caranya. Antunna, dhanantunna. Okey. Ana dan juga nahnu. Kalau ana, Zanantu. ana dhanantu. Tengok ni tak ada dalam buku maupun tidak ada dalam soalan tapi perempuan semua boleh jawab. Nahnu, Zananna. nahnu dhananna. Okey, perempuan sekalian, dhananna. Okey, dia ada dua huruf dhananna ataupun kalau saya lebih selesa buat macam ni je. Dan nampak ada nun satu mati, lagi satu nun berbaris, saya lebih selesa buat begini saja. Dhananna. Saya terus letak syaddah dhananna. Tapi untuk pelajaran saya tuliskan dua-dua sekali. Alright, baik. Senang ke susah sebenarnya perempuan? InsyaAllah mudah. Okey. Cuba bagi tahu saya, senang ke susah belajar fi'il ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah itulah senang. Lepas dah tahu caranya senang jadinya. Kata tengok pada Al-Quran pun dah tahu dah. Yang ini yang lakukan dia ni dua orang. Yang ni lakukan dia ramai. Yang ni sedang. Yang ni telah. Tu dia perempuan. Alhamdulillah. Baik. Kita buat lagi latihan untuk pengolahan fi'il mudha'af ini. Fi'il mudha'af ni kita buat lagi. Untuk mudhari' dan juga amal saya cadang untuk kita pergi pada minggu depan sajalah. Pergi pada minggu depan saja. Sekarang dah 10.48. Kita pergi pada minggu depan saja sebab sikit je. Perubahan pada fi'il mudhari' dan perubahan pada fi'il amar tu sikit saja. Yang mana ada dua tempat pada mudhari' dan ada dua tempat pada amar.
kita akan buat pada minggu depan sajalah. Kita boleh habiskan minggu depan. Ya. Baik, untuk fi'il mudha'af kita buat lagi latihan pengolahan fi'il madhi. Ya. Untuk lafafta, anta lafafta, dah bagi kat situ lafafta. Ya, anta lafafta. Okey, baik. Jadi ni saya appoint seorang demi seorang supaya semua dapat peluang. Penulis minta untuk anti. Silakan saya ikut turutan dan ikut nama yang ada di atas ataupun yang berada di dalam Zoom ni. Tu dia. Mereka dengar tak bunyi motor kat Gombak ni? Siapa duk Gombak biasalah Gombak bukan Bukit Gombak Singapura di Gombak Kuala Lumpur Malaysia. Dia punya exhaust tu kalau boleh exhaust yang besar dia punya corong dia tu nak bagi bunyi yang paling kuat sekali. Pencemaran bunyi. Itu kalau kena tangkap pun bagus juga. Sumbat dan lokap orang ni. Okey, baik. Dengan motor-motor sekali sumbat dan lokap. Biar dia dengar dia punya bunyi exhaust dia. Dia nak puas hati dia dengar dia punya exhaust. Okey, baik. Anta lafafta. Okey, kalau anti, silakan Puan Aminah. Lafafti. Anti lafafti. Sambil-sambil jawab ni boleh tulis dalam buku Terus. Okey, Puan Nursiah. Antum. Lafaftum. Lafaftum. Ahsanti. Lafaftum. Okey, Puan Azlina, untuk antuma. Lafaftuma. Lafaftuma. Dia tak buat tu. Lafaftuma. Okey. Baik, antunna. Siapakah orang seterusnya? Puan Zaitun. Antuma. Antunna. Minta maaf. Antunna. Lafaftunna. Lafaftunna. Santi. Lafaftunna. Okey, untuk Ana, Puan siapa seterusnya saya tak tanya lagi ni. Puan Latifah, untuk Ana. Lafaftu. Lafaftu. Okey, lafaftu. Okey, untuk Puan Julia, saya nak tanya, kalau huwa bagi fi'il hari ini, okey, lafafta, anta lafafta, anti lafafti, antum lafaftum. Antunna lafaftunna. Soalan saya untuk Puan Julia, kalau huwanya apa Puan Julia? Buka mikrofon. Puan Julia jawab tapi saya tak dengar kerana tidak buka mikrofon. Silakan Puan Julia. Puan Julia. Lafaf. Kalau huwa. Sekarang ni Lafaz. anta lafafta, anti lafafti, antum lafaftu, antuma lafaftuma. Okey, kalau huwa. Ni tak ada dalam buku. Bukunya dalam buku tidak ada. Saya yang tanya. Okey, apa jawapan dia Puan Julia? Huwa lafa. Laffa. Cantik. Santi. Betul lah tu. Laffa. Berbalik kepada bentuk asalnya. Ada syaddah. Okey. Dari hunna sampailah ke nahnu, dia punya syaddah ni dia pecahkan. Supaya boleh dibunyikan dia. Itu tujuannya perempuan sekalian. Tahu tak rahsia dalam bahasa Arab ni perempuan? Dalam bahasa Arab ini, apa namanya, mana-mana perkataan yang sukar disebut oleh orang Arab sendiri, maka dia akan bagi mudah perkataan tersebut disebut. Saya ulang lagi sekali. Maklumatnya ialah kalau dalam bahasa Arab ini perkataan-perkataan yang sukar-sukar disebut tu, mereka akan memudahkan sebutannya. Okay. Contohnya, saya bagi contoh. Minggu lepas kita ada bincang tentang fi'il mahmuz. Akala. Kalau mudhari'nya bagi dhamir ana. Okey. Kan akala kalau mudhari' dia yakulu. Kalau ana akulu. Akulu. Bagi mereka yang ini susah untuk disebutkan akulu. Jadi mereka terus gantikan akulu. Kaedah dia ada kaedah dia begini. Okey. Contohnya kalau siapa-siapa yang ada belajar tentang apa nama dia? Tentang qiraat.
ataupun bukanlah qiraat pun, tentang tajwid bagi perkataan-perkataan yang tertentulah qiraat lah. Cara bacaan Hafs bin Sulaiman dari Imam Asim. Pada perkataan kalau perempuan ada jumpa perkataan a'jamiyun. A'jamiyun. Okey. Jadi perempuan yang ni kita baca nama kaedahnya ialah tashil. Ni saya kongsikan sikit dia nak baca macam mana, dia ada cara dia ialah a'jamiyun. Tengoklah kat sini. Dia ada macam mana kita nak baca ni? Dia ada tanda mat. Dalam masa yang sama lepas mat tu dia ada huruf mati, ain, huruf mati. Adakah kita nak baca nak panjangkan ataupun cara macam mana? Okey. Dia adalah cara sebutannya yang telah pun digariskan mengikut kita kalau kita perempuan sekalian di Malaysia. Di Malaysia ini ataupun di Singapura saya kira sama juga, aliran kita sama, iaitulah mazhab kita. Dia kalau sebut pasal mazhab ni saya kongsikan sikitlah perempuan sekalian, saya kongsikan sikit. Lagi 5 minit kita nak habis waktu ni. Saya kongsikan sikit. Sementara saya masih berpeluang berceloteh depan perempuan, saya berceloteh lah nanti dah tukar ustaz baru, nanti ustaz baru pula berceloteh. Perempuan dengan ustaz yang baru. Okey. Baik. Jadi perempuan sekalian, kalau macam mazhab kita, kita kalau masuk pada Al-Quran, kita ada mazhab-mazhab yang dipanggil sebagai qiraah lah, cara bacaan qiraat. Kalau macam kita di Malaysia dan Singapura, kita mengikut riwayat imam, nama imam itu ialah Hafs bin Sulaiman. Saya tulis sikitlah dalam bacaan kita orang Malaysia, Singapura, ataupun Nusantara lah, Indonesia saya kira sama. Kita mengikut riwayat Hafs, Imam Hafs bin Sulaiman. Dikenalilah dengan siapakah ataupun mengikut riwayat atau mazhab siapakah kita dalam bacaan Al-Quran. Kalau yang Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi itu mazhab apa tu Ustaz? Yang itu namanya mazhab fiqhiyah ataupun mazhab fiqh. Yang mana kita di Malaysia, Singapura, di Brunei, di Thailand, Indonesia, kita semua sama mazhab Syafi'i. Di Asia Tenggara lah, kita mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Bangladesh, di Turki, Imam Hanafi. Perempuan sekalian itu mazhab fiqh. Kalau mazhab tauhid kita, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perempuan sekalian. Baik, yang ini mazhabnya mazhab bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita mengikut ni. Mazhab nama imamnya ialah Hafs bin Sulaiman dari Imam Asim. Dari Imam Asim. Okey. Baik, kalau di tempat lain ada yang ikut riwayat lain. Contohnya macam nama imamnya ialah imamnya Bazzi. Imam Bazzi. Dari imam apa? Imam Kunbul dari imam lain. Contohlah macam tu. Jadinya kalau cara bacaan kita untuk yang kataan niat, macam mana kita nak baca dia? Satu huruf mat, lepas huruf mat ada tanda sukun. Jadi dia punya cara bacaan dia, nama kaedah dia tashil. Tashil tu apa maksud dia? Mempermudahkan. Ni nak balik kepada point tadi lah. Mempermudahkan, memudahkan. Jadi cara baca ni ialah jamiyun. Nanti ada perempuan jumpa ayat ni, perempuan ingatlah dia jamiyun. Tak cari tanya Puan Siti Rahmah, dia cikgu Al-Quran. Dapat tauliah kan Puan Rahmah dari Negeri Sembilan. Betul tak Puan Rahmah? Bacaan dia macam ni. Betul Ustaz. Betul maklum. Okey. Baik. Ini nama kaedahnya tashil. Perempuan sekalian, dalam Arabnya macam ni. Bermaksud memudahkan. Memudahkan cara bacaannya lah. Asal a'jamiyun ni dia adalah perkataan dia macam mana, yang mana saya tak kongsikan lah. Sebab dalam Quran, dalam apa nama dia, Resam Usmani, tulisan Al-Quran tu, Resam Usmani dia dah dieja macam ni. Okey, baik. Jadi perempuan sekalian, saya kira habis dah kot untuk yang latihan fi'il madhi ni, untuk mudha'af ni settle lah kot. Nanti yang esok insyaAllah minggu depan minggu depan 1 hari bulan Februari, saya rasa saya akan buat jugalah kelas walaupun bercuti sebab saya orang Kuala Lumpur. Ni saya punya pejabat ni Kuala Lumpur. Biasa 1 Februari dia ada cuti ni, itulah cuti hari wilayah. Tapi saya kira saya buat jugalah kelas
Sebabnya saya takut banyak sangat ketinggalan kalau ditunda-tunda kelas. Tengoklah saya ingat saya buat juga kelas insya-Allah. Minggu depan kita jumpa. Kita akan habiskan untuk yang mudhari' dan juga fi'il amar. Okey, baik. Jadi puan-puan sekalian, ada tak nak tanya apa-apa soalan? Saya buka untuk soalan, silakan. Rasanya kalau untuk yang fi'il berbentuk mudha'af ni, dia lagi senanglah caranya, daripada mahmus. Mahmus dia ada beberapa tempat yang agak lain sedikit, dia agak pelik sedikit dia punya caranya tu. Lagi-lagi ditambah lagi dengan apa nama dia, cara tulisan hamzah tersebut, cara nak menempatkan hamzah tersebut. Tapi ala kulli hal perempuan semua dah kata terror dah lah, dah tahu dah lah cara nak buat atau nak tulis dia macam mana kan, insyaAllah. Okey, baik. Ada tak nak tanya apa-apa soalan? Silakan. Okey, puan-puan sekalian, insyaAllah minggu depan buat juga kelas lah kot. Walaupun saya bercuti cuti hari wilayah. Kau tengok jadual ni. Nak tanya Ustaz, maksudnya kalau macam kalau kita nak tulis tu kita boleh gunakan syaddah je lah, tak payah kita guna dua huruf tu. Macam kan lam fa ta kata kan. Maknanya Okey. kita tulis lam fa syaddah terus ta je, tak payah. Oh, yang tu tak boleh puan, yang tu tak boleh. Oh, tak boleh. Okey, dia macam ni kaedah dia. Kalau kita nak tulis syaddah ni, dia kena lihat kepada asal usul macam mana nak menulis syaddah. Nak menulis syaddah ni ialah dia ada dua huruf. Sekejap macam mana saya nak fikirkan dia punya ayat dia. Tak boleh, dia terbang. Okey, baik. Caranya ialah apa nama dia? Untuk menulis syaddah ni, dia ada dua huruf yang sama. Duduk bersebelahan. Duduk bersebelahan. Huruf pertama dia berbaris mati. Huruf yang kedua ialah huruf yang berbaris. Jadi kalau macam gini, biasanya kita boleh transform dia jadi tanda syaddah lah. Okey, baik. Kalau dalam keadaan apa nama dia? Kalau dalam keadaan macam ni, lafaz ta tadi, huruf yang berbaris di hadapan ataupun mendahului. Huruf sukunnya di kemudian ataupun selepasnya. Maka sebab itulah dia tak tulis begini. Dia tak tulis begini, tapi dia tulis satu lafaz ta. Okey. Kalau contoh macam tadi, dhananna. Kan? Dhananna untuk nahnu punya. Dhananna. Okey, dhananna. Okey. Jadi ada satu baris mati, satu lagi berbaris. Kan? Baris mati dulu, barulah yang kemudian huruf yang sama, huruf yang berbaris. Jadi sebab itulah saya tuliskan begini. Dhananna. Dia punya kaedah nak tulis syaddah itu, kalau huruf pertama huruf mati, huruf kedua ialah huruf yang berbaris. Boleh dapat tak dia punya konsep dia, Puan Aminah? Boleh Ustaz. Terima kasih. Okey. Jadi sebab itulah pada lafaz ta, dhananta, dia sebab huruf berbaris tu yang sebelum ataupun di awal. Kemudian barulah berbaris mati itu kemudian. Yang itu dhananta dia diasingkanlah. Dia tak ditulis syaddah. Kalau nak syaddah begini. Huruf sebelum atau huruf pertama tu baris mati. Huruf kedua ialah berbaris. Okey, barulah boleh tulis syaddah macam ni. Okey. Baik. Terima kasih atas soalannya. Okey. Baik. Jadi ada soalan lain sebelum kita tutup sesi pada hari ini? Okey, tak ada Okay, baik. Syukran jazilan lakum ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak kepada puan-puan semua yang menghadiri sesi pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi saya akhiri kelas hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.